Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan makmur. Berdasarkan statistik semasa, Malaysia mempunyai populasi seramai 32.7 juta orang penduduk. Dalam bidang ekonomi dan kewangan, dianggarkan sebanyak 95% daripada rakyat Malaysia mempunyai akaun bank. Dengan perkembangan teknologi, transaksi kewangan telah mula berpindah daripada kaedah tradisional kepada yang lebih canggih. Penggunaan meluas telefon bimbit dan juga komputer peribadi menjadikan kaedah transaksi rakyat Malaysia masa kini berteraskan teknologi. Transaksi yang bukannya terhad kepada perbankan sahaja, malah ke pelbagai bidang yang tidak pernah kita bayangkan sebelum ini juga terkesan perubahannya kerana perkembangan teknologi. Teknologi yang dimasukkan adalah fintech. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Bicara Wara Fintech bersama saya, Adi Effendi. Fintech, kependekan kepada perkataan bahasa Inggerisnya Financial Technology ataupun teknologi kewangan. Ramai orang tak faham apakah dia fintech. Kita selalu dengar perkataan itu dalam pelbagai perbualan harian dan juga macam-macam transaksi yang kita lakukan dalam perjalanan harian kita. Tapi apakah dia fintech itu sebenarnya? Kita akan mulakan perbincangan kita pada hari ini. Kita akan membuka tirai tentang perbincangan fintech ini bersama dua orang tetamu kita yang hebat-hebat. Kita ada yang pertamanya adalah Tuan Insinyur Aziz Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas kepada Authentic Ventures Sdn Bhd, serta Profesor Insinyur Dr. Shahir Liu, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Teknologi Petronas. Assalamualaikum tuan-tuan. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada hari ini. Waalaikumsalam. Fintech. Kita dengar selalu. Ramai rakyat Malaysia pun ada yang dah pernah dengar. Dan juga lebih ramai yang tak pernah dengar pun fintech tu. Jadi mungkin kita boleh berkongsi dengan semua penonton di luar sana tu tentang apakah dia fintech ni. Kita mulakan dengan Profesor Shahir. Silakan. Terima kasih, Hadi. Pada dasarnya, fintech ni melalui definisi yang sepatutnya adalah perkahwinan antara perkhidmatan kewangan dengan teknologi. Itu adalah pada dasarnya dan pada asasnya itulah permulaannya. Tapi kita kena faham, ia adalah satu platform untuk kerjasama di antara pelanggan, badan pengawal selia dan industri kewangan. Terima kasih banyak Profesor. Tuan Aziz, ada nak ditambah lagi tentang fintech ni? Biasanya kan kalau kita nak apa pasal kewangan, kita pergi jumpa bank kan. Zaman-zaman dulunya kewangan je bank kan. Kalau dulu kalau nak pinjam duit pergi bank, sekarang ni sebenarnya fintech boleh bagi function untuk kita pinjam duit. Jadi kalau dulunya kalau kita nak ambil loan proses sampai seminggu, kewangan teknologi, macam anything yang berkaitan urusan kewangan tu berkaitan dengan teknologi. Fintech ni dia merangkumi pelbagai aspek industri. Di mana ada kewangan, kat situlah ada fintechnya. Saya tak pernah dengar sebelum ni, tapi saya boleh agak dia berkaitan dengan teknologi. Fintech ni merupakan financial technology dan teknologi pengurusan kewangan. Ia memudahkan urusan seharian kita dan menjimatkan masa lah. Ia memudahkan untuk pengurusan seharian kita. Tak perlu pergi ke bank, senang untuk memindahkan wang daripada akaun kita. Fintech ni banyak membantu mempercepatkan urusan. Kalau dulu kita nak transfer duit, nak kena pergi bank. Sekarang ni fintech, dekat tangan je, kita boleh hantar duit. Kemudian, apakah dia? Kita cakap pula berkenaan Grab, berkenaan Grab. Grab mulanya asalnya adalah daripada MyTaxi, perkhidmatan untuk melanggan taksi menggunakan model seperti Uber dan sebagainya itu. Bagaimana Grab boleh beralih pula kemudiannya kepada pembayaran tanpa tunai ni? Ya. Jadi Grab ni bermula kerana our founders, kita punya yang memulakan syarikat ni, dia mahu menyelesaikan satu masalah sosial. Taksi, perkhidmatan taksi. Banyak masalah keselamatan, kita tak tahu ke mana bergeraknya kenderaan tu, tambang bil pun terlalu tinggi. Jadi kita bermula di Malaysia sebagai satu perkhidmatan taksi dan telah berkembang dalam tempoh 8 tahun lalu ke pelbagai perkhidmatan termasuk Grab Food, Grab Deliveries, insurance dan akhirnya GrabPay. Dan sudah tentunya bila kita beroperasi berdasarkan dengan teknologi, cashless transaction, transaksi tanpa tunai adalah
sesuatu yang sudah tentunya kita mahu laksanakan dan terapkan dalam prinsip kita. Dan ini telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya beberapa tahun lalu, dan tahun ini kita telah menyaksikan peningkatan 2 kali ganda sejak bermulanya MCO, kerana semua orang terpaksa menggunakan cashless berikutan ancaman COVID. Jadi saya dapat katakan bahawa adoption of this cashless nampaknya telah meningkat mendadak dalam tempoh setahun yang lalu. Fintech berasal daripada perkataan financial technology dalam bahasa Inggeris yang bermaksud teknologi keuangan. Membayangkan seolah-olah fintech ini berkembang di zaman moden yang serba canggih. Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi keuangan sudah berevolusi sejak zaman dahulu lagi. Asas sistem keuangan adalah konsep perantaraan bagi mendapatkan kemudahan. Pada zaman dahulu, sistem pertukaran barang digunakan sebagai perantaraan untuk mendapatkan sesuatu, dan ini dikenali dengan sistem barter. Peredaran zaman telah menyaksikan evolusi penggunaan mata wang sebagai medium pertukaran dengan wujudnya mata wang berbentuk kulit kerang dan lain-lain bahan pertukaran. Dengan penggunaan logam berharga pula, perkembangan sistem keuangan telah berubah ke arah mata wang, shilling emas dan perak. Saya nak pergi pula kepada Encik Riz. Saya nak tanya tentang, sebab Encik Riz ni, Finaxa Malaysia ni sebenarnya adalah sebuah syarikat secara amnya yang memberikan perkhidmatan loan, pinjaman kecil-kecilan, microcredit kepada industri kecil dan sederhana dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu, Finaxa dan Encik Riz mempunyai satu hubungan dengan industri kecil dan sederhana ni. Bagaimanakah IKS telah menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai ni, dan apakah impak kepada IKS? Okey, terima kasih Cik Abi. So untuk makluman semua, Finaxa Malaysia adalah sebuah syarikat pemberi pinjam dan also untuk membantu industri kecil dan sederhana IKS untuk membantu pengaliran arian tunai ataupun managing their cash flow. So Finaxa ini selain daripada Malaysia, kita juga ada di cawangan di Singapura, Vietnam serta Hong Kong. So di syarikat kita ada beberapa produk, tetapi untuk perbincangan kita hari ini, Finaxa Pay adalah satu produk yang saya mahu fokuskan pada hari ini. So Finaxa Pay ini adalah satu produk pembayaran atau payment product untuk penjual dan pembeli daripada penjual-penjual pemborong. So bermakna kita penjual dan pembeli terutamanya boleh membeli barang-barang daripada pemborong secara buy now pay later ataupun beli sekarang bayar kemudian. Apa maksud dia? So kita katakan kita sebuah syarikat industri kecil dan sederhana, kita mahu membeli barang secara pukal daripada pemborong, tetapi kita mahu membayar kemudian. Jadi bagaimanakah kaedah fintech ni memudahkan untuk tenaga-tenaga pengajar macam Cik Dini sekarang ni? Saya rasa fintech sekarang ni alhamdulillah sangat menyenangkan sebab fungsi utama fintech adalah penyelesai masalah. Penyelesaian masalah untuk orang cepat adapt kepada dunia fintech yang ada sekarang ni, dunia online. Jadi daripada segi nak belajar ataupun nak membayar untuk pelajaran kita ataupun melakukan segala transaksi online, semuanya bergantung kepada menjurus kepada untuk menyelesaikan masalah umum, masyarakat umum. Jadi kalau dengan cara yang paling cepat, dengan cara yang paling mudah. Dan tak kira daripada segi app ataupun app pembayaran ataupun app untuk belajar sekarang ni ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada macam-macam app yang kita boleh guna untuk pastikan yang kita punya adaptation kepada dunia fintech tu memang cepat dan mudah. Kita akan kembali selama 12 episod lagi selepas ini membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang fintech. Jadi jangan ke mana-mana, bersama-samalah saya Adi Effendi dalam Bicara Wara Fintech.